manusia. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, manusialah yang paling canggih. Bukankah tuan-tuan telah menolak Al-Quran? Jadi kata tu tuan-tuan. Atau siapa dia sebenarnya UFO tu? Tak, orang pula. Orang. Apa dalil yang Ustaz kata? Yang Ustaz kata tidak ada makhluk asing. Lah, dalil Al-Quran. Apa ayat ni? Suratul A'raf. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Surah Al-A'raf. Tuan balik rumah buka surah Al-A'raf ayat nombor 2 akhir. Nombor 2 akhir dalam muka surat pertama surah Al-A'raf ayat 8 ayat 9. Balik rumah buka. Allah kata walaqad makkannakum fil ard, sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi. Waja'alna lakum fiha ma'aish, dan yang kami jadikan pada kamu hanya di bumi, ma'aish, kehidupan. Kehidupan macam kita ini, kata Allah, hanya di bumi. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sangat kamu bersyukur. Bawa kapal terbang pergi cari planet Mareh, kok boleh tinggal di Mareh? Allah sendiri bagi jawapan. Tak ada siapa boleh tinggal di Mareh. Kalaulah ada kehidupan di planet lain, kalaulah kita boleh hidup di bulan, di bintang, tuan-tuan rompak di Singapura, kemudian naik berterbang, lari ke Mareh, siapa nak kejar? Tuan-tuan bunuh orang di Singapura, kemudian naik roket pergi ke bulan. Setakat ini polis masih menjaki pembunuh, dan pembunuh dipercaya telah melarikan diri ke bulan. Bila nak tegakkan keamanan atas muka bumi? Kalau manusia boleh lari sana, dia rompak di sana, dia rompak lagi, dia bawa duit dia, naik ke terbang, lari sampai ke planet Mustari. Setakat ini penjenayah masih lagi gali kesan, dan menurut maklumat beliau melarikan diri ke planet Mustari. Kita tengah berhubung polis di Mustari untuk mencari dia. Tak ada. Kalaulah manusia boleh hidup di planet lain, tak akan berlaku keadilan, tak akan boleh berlaku undang-undang. Sebab tu kalau berlaku manusia hanya duduk di bumi, nak lari ke mana? Dia seberang tambak Johor, dia lari ke Malaysia. Di Malaysia dia kena tangkap. Dia lari ke London, di London dia kena tangkap. Dia nak lari ke mana? Takkan boleh dia. Tapi kalau boleh manusia hidup di planet lain, takkan berlaku keadilan pada kita. Teruk kalau kerja polis tu kan senang nak kerja orang pelik Tuhan. Di sini kita lihat Allah Ta'ala sebut. Habis itu Ustaz, yang terbang itu apa? Yang terbang itu orang. Habis itu kenapa tidak dapat dikesal oleh radar? Sebab dia mempunyai teknologi yang canggih. Radar tak dapat detect. Itu saja. Sekarang berapa banyak kapal terbang yang tak dapat dikesal. Amerika ada kapal terbang yang bom Iraq, radar tak dapat kesal, tiba-tiba rumah Saddam Hussein kena. Tak tahu pun bila masa dia masuk, tiba-tiba ada dalam bumi Iraq. Hari ini kita dapat kesal. Iran mempunyai kapal terbang yang radar tak dapat kesal, malah tidak ada pilot. Dalam meninjau keadaan, tidak ada juruterbang yang membawa kapal terbang. Ini nama dia teknologi. Jadi ini kita tak perlu nak kata ini UFO di dekat Ustaz, ni UFO di makhluk asing. Tak ada, tuan-tuan. Quran bagi jawapan. Ustaz tak nampak. Kita sendiri nampak, Ustaz tahu. Dia bercahaya lah. Macam kita nak tengok cahaya tu, Ustaz. Memang itu cahaya parfait. Macam ini yang berlaku di Perlis. Yang berlaku di Perlis itu rupanya cahaya daripada siang. Orang boleh kata, ya Allah, ya Allah. Bukan, dia orang sungguh ke langit. Macam-macam color. Kita kata, ya Allah. Ini yang banyak berlaku. Jadi apa persoalan, tuan-tuan, yang berlaku? Quran bagi jawapan. Apa yang tuan-tuan nak tanya tentang kehidupan kita di muka bumi? Apa yang kita nak tanya? Tentang ekonomi, tentang sains, tentang kekeluargaan. Quran bagi jawapan dalam kehidupan kita. Sebab itulah ini adalah manual kehidupan yang sangat komplit. Tapi saya manusia tinggalkan Quran. Bila manusia tinggalkan Quran, jadi apa pada manusia? Kehancuran demi kehancuran. Sesuatu benda yang tidak bersandar pada Quran, dia akan jadi sekejap. Suatu benda yang tak bersandar pada Quran, dia akan jadi sekejap. Sesuatu benda
dia akan jadi abadi, dia akan jadi lama kekal. Ini yang kita nak baca, yang kita nak belajar, yang kita sedang belajar, yang kita mengikuti kuliah. Ini adalah sandaran Quran. Bila sebut sandaran Quran, tak ada siapa yang jemu kuliah agama. Dah beribu tahun dah kuliah macam ini, tuan-tuan. 1000 tahun pun macam ini, tuan-tuan. Tetapi suatu benda yang dibuat bukan bersama pada Quran, cuba tuan-tuan tengok. Berapa lama orang minat? Berapa ramai orang minat? Saya dah sebut dalam YouTube saya, dalam CD saya. Quran ini, bacaan dia, seni bacaan dia cukup sedap. Semua orang suka. Bacaan dia sedap, dengung, panjang, qalqalah. Orang akan minat bacaan Quran. Tetapi kalau lagu tidak diikut dengan bacaan Quran, dia tak akan sedap. Telah ku renung dan ku pandang, makin ku renung makin sayang. Telah ku renung dalam kitab, makin ku renung berdetak-detak. Itu qalqalah. Bila Piramli dia tulis lirik dalam tulisan Jawi, didengungkan macam dengung Quran, sampai sekarang orang minat, walaupun Piramli dah mati 20 tahun. Walaupun dah mati, sebab bacaan dia, sebutan dia, nahwu dia, lagu dia, tajwid dia ikut Quran. Dia kira Quran sebiji. Sebab tu lagu dia suka. Lagu dia orang minat sampai sekarang, menusuk kalbu. Saat yang bahagia datang sekejap saja, bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Nampak? 2 rakaat. Ada tidak ada makna, ada yang suka. Saat yang bahagia, 2 rakaat. Itu maksudnya datang renung, datang sekejap. Apalah lagu dia sedap. Tu kena ikut tajwid. Bila tuan-tuan ikut tajwid, dia akan jadi kekal lagu untuk masalah sekarang ni. Penulis lirik tak ikut tajwid. Bila nak kekal? Kasih kemana pergi? Cuba cerita, siapa yang minat? Siapa minat lagu ni? Duduklah menyanyi, mikrofon dalam mulut. Ya Allah, tak ada orang minat. Mula-mula yang minat, lepas itu kita rakau je. Tetapi kalau kita ikut tajwid, kalau kita ikut yang Quran baca dengan dengungnya, dengan lahjahnya, dia akan kekal. Dia akan kekal, tuan-tuan. Bu mesti 2 harakat. Bawah tu lam nun bertemu dengan dal, ikhfa. Dia mesti dengung. Dan juga angin, 6 harakat. Makna dia suka. Kau jadi saksi, 2 harakat maksud. Itu keedah dia. Sesuatu yang tiru pada Quran. Sekarang orang tiru tak tiru Quran, buat lagu, siapa minat? Bulan madu diambil, bunyi 6 harakat. Sedangkan itu mak asli. Siapa minat lagu itu sekarang? Cita-cita. Kita nak buat apa pun kena ikut Quran. Kalau lagu ikut Quran pun hebat, bayangkan rumah tangga tuan-tuan ikut Quran. Akhlak tuan-tuan ikut Quran, cantik tak? Mana ada akhlak dalam Quran ni maki orang? Mana ada akhlak dalam Quran ni tipu orang? Hutang tak bayar, janji palsu? Ada. Sebab tu Nabi bila ditanya, bila Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Aisyah jawab, akhlak dia akhlak Quran. Malah Nabi buat syarat, 2 syarat orang yang terbaik. Min akramil mu'minin ahsanuhum khuluqan wa altafahum bi ahlihi. 2 syarat nak jadi manusia terbaik. 2 syarat nak jadi manusia terbaik kata Rasulullah. Yang pertama sekali, akhlaknya bagus. Dan yang kedua, dia paling lemah lembut dengan isterinya. Ini manusia yang sempurna iman. Tuan-tuan ingat sempurna iman ni pakai kepiah.
Sempurna iman itu tak pakai jubah ke? Sampai kat sempurna iman ni rajin baca Quran ke? Sempurna iman ni tudung labuh main kepala ke? Itu ada orang dia faham lagi tudung labuh ni, lagi labuh tudungnya lagi kuat iman. Bukan. Kadang-kadang hak tudung tiga segi ni pun kuat iman dia. Jadi kita kena ingat cara minta pada dulu. Tuan-tuan tak pakai tudung tu langsung rosak lah. Itu ingat kita pula memang tu. Sebab tu saya tak pakai tudung. Itu salah. Pakai tudung tu wajib. Tetapi jangan kita merasakan bahawa kita paling kuat iman. Setengah orang ada yang pakai tudung labuh sampai ke kepala, tapi baju tak pakai. Semata-mata pakai kain. Dia kata kau nampak pun tudung labuh. Itu yang silang pukul bunga dan petang. 6:30 petang duduk atas tangga letih peluk-peluk. Aduh, hangat tu dia. Ya, Tok Imam nak ke masjid mu. Tok Imam yuta balik ke mana? Tertinggal barang tu dia. Jadi tuan-tuan, yang dikatakan sebagai orang yang kuat iman, nombor satu yang paling baik akhlak. Bagaimana kita nak kira akhlak terbaik? Perkiraan apa? Kita nak nilai daripada segi apa? Kalau nak kira akhlak baik, kita boleh kata orang Jepun akhlak baik. Oh, akhlaknya baik Ustaz, pembersih. Akhlaknya bagus Ustaz, bersih Ustaz. Orang Singapura bagus Ustaz, bersih Ustaz. Teratur je Ustaz. Kalau makan cemika pun telan Ustaz, dia tak buang Ustaz. Sudah sanggup di sini telan, 4 hari hospital, betul-betul. Kalau nak kirakan pada akhlak, semua baik. Orang Jepun baik. Tunduk saja. Baik. Sebab tu tuan-tuan